Baik, kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Pastinya ketika ini kita sedang membincangkan isu berkenaan dengan situasi yang berlaku ketika ini yang menjadi kegusaran dalam kalangan mereka yang berada di penempatan bersama dengan habitat liar seperti gajah ini. Dan bersama-sama kita masih berdiskusi dengan Encik Salman Haji Saban dan juga Profesor Madya Dr. Wong Ipin. Jadi kita baru saja melihat perihal kumpulan orang asli ini yang telah diserang 9 orang di dalam satu pondok di mana gajah-gajah tersebut telah merobek dindingnya dan menceroboh dan bertempiaranlah semuanya berlari. Tapi malangnya ada juga kematian yang telah berlaku. Jadi dalam situasi seperti ini, saya tak tahulah bila saya akan berada di hutan Kuala Lipis ni dan tiba-tiba diserang gajah, tapi bila berlaku, apa yang sebenarnya harus dilakukan? Protokolnya macam mana? Sebenarnya sukar kalau mereka masih tidur dan diserang gajah tu memang sukar. Kalau boleh selalunya kita syorkan ada sistem amaran awal lah. Tapi memang kita sekarang masih tak ada teknologi yang boleh pasang sistem amaran awal di kawasan yang luas. Tapi biasanya mereka guna seperti tin-tin ke. Jadi bila gajah lalu dia boleh buat bunyi dan kejutkan penduduk mereka lah supaya boleh bangun. Kalau mereka duduk bersama dalam satu kampung, mungkin ambil giliran untuk berjaga malam. Kalau kawasan tu selalu ada gajah. Jadi itulah yang selalunya taktik yang digunakanlah ya untuk meningkatkan keselamatan. Tetapi memang ada usaha sekarang lah kita cuba buat teknologi untuk boleh mengesan kehadiran gajah dan hantar alert lah kepada mungkin pemegang telefon ke dan sebagainya. Tapi kita masihlah perlukan lebih banyak orang untuk berminat untuk menceburi bidang ini, untuk tingkatkan lagi teknologi ini supaya murah dan senang digunakan oleh penduduk. Ya. Ada cara yang konvensional dan juga teknologi terkini yang masih lagi memerlukan usaha ramai pihak. Tetapi kalau kita imbas sedikit, Cik Salman, berkenaan dengan situasi yang berlaku di Kuala Lipis ini, apakah sebenarnya punca yang menyebabkan? Sebab kalau kita lihat satu rumah saja yang ada di kawasan itu, mungkin ada ataupun yang menjadi punca kepada haiwan ataupun habitat liar ini datang di kawasan penempatan tersebut. Bau dia sedap ke? Ada makanan sedap ke? Macam mana? Okey, untuk makluman, saya nak bagi makluman awal. Simoi Baru, Simoi Lama, Pos Betau ni berada dalam hutan simpan Ulu Jelai. Hutan simpan Ulu Jelai ini merupakan habitat utama gajah di Negeri Pahang selain pada Taman Negeri Pahang. Jadi bermaksud penempatan ini berada di dalam habitat gajah. Okey. Apabila siasatan lanjut kita jalankan, apabila kita terbangkan drone dan sebagainya, kita dapati bahawa kebanyakan kawasan ni sistem pertanian dia tidak berkelompok. Itu satu. Jadi masing-masing buka kawasan dan pasal tu pihak kerajaan pun agak sukar untuk memantau dan sebagainya. Dan juga kalau ada kebun pun tidak dibersihkan. Kemudian ada rumah-rumah yang berlaku ni yang rumah kena roboh, yang kena serang sebagainya ni. Apabila kita siasat, dia terpencil daripada komplek ataupun kawasan perumahan yang telah didirikan oleh pihak Jaguar dan dia buat rumah sendirilah, asing kan daripada yang lain. Jadi kawasan yang berlaku ni merupakan kawasan laluan gajah. Apabila kita siasat, saya sendiri betul padang tengok siasat, memang kesan gajah lalu banyak. Ada tai-tai gajah pun ada situ. Rumah dia ada kat situ. Jadi yalah benda ni dah nak apa kan? Kan. Jadi antara itulah sebab-sebab mengapa kejadian seperti ini berlaku. Yang saya pelik ni apa tu bila kita dapati insiden-insiden seperti inilah. Macam mana kalau kita nak cuba mencegah, macam mana saya nak cerita ni? Kalau Rina boleh tolong saya sikit. Jadi dari segi mungkin pendekatan yang terbaik. Pendekatannya, apa yang Encik Salma pernah sebut adalah koridor. Mereka bermigrasi. Doktor pun telah bercakap begitu ya. Jadi kita harus wujudkan koridor. Jadi mereka memang tidak duduk setempat. Kalau kawasan hutan simpan ni, dia nak ke kawasan hutan simpan, kononnya ada makanan sedap kat sana. Dia tak dapat sampai ke sana. Jadi kita wujudkan koridor. Adakah itu sukar atau bagaimana? Macam mana pendekatan dia? Pembinaan koridor ataupun laluan gajah ini adalah salah satu kaedah untuk mengurangkan konflik sebenarnya. Dan kalau kita tengok kita ambil kes ni lah, kes ni di Simoi Baru ni.
Dia sebenarnya kalau kita tengok ada satu projek nak tanam pokok getah. Tetapi mungkin disebabkan beberapa faktor dia terbengkalai dan terbiar. Dan kawasan itu telah ditumbuhi dengan pokok-pokok buluh banyak. Jadi buluh, pisang, hutan dan sebagainya ni tepus dia makanan gajah. Jadi maksudnya tu kawasan kampung ni dikeliling tu penuh dengan makanan gajah. Dan orang kampung pun tanam pokok pisang. Pun memang favourite gajah. Apa lagi jadi tu saya kata dia pertanian ni boleh buat, tetapi secara berkelompok dan juga agensi-agensi yang berkenaan boleh bantu di segi mitigasi. Contohnya buat parit gajah, pagar elektrik gajah dan sebagainya. Cuma mungkin benda tu belum sampai tahap lagi lah nak memberikan sumbangan macam tu lah kan. Tetapi maknanya perkara ini, untuk maklumat semalam pun saya baru balik meeting daripada Pahang dengan agensi-agensi yang berkenaan, JAKUA, Jawatanhutan, Pertanian, Kerajaan Negeri dan sebagainya. Antara apa yang kita cadangkan supaya perkara ini dilihat secara menyeluruh. Bukan hanya kes ini saja. Maknanya setiap isu yang berlaku di kampung asli ini bukan hanya di Pahang sebenarnya. Di Pahang, di Kelantan, di Perak, isunya lebih kurang sama. Pasal masyarakat asli di kampung ni di dalam hutan, di dalam habitat gajah. Jadi pengurusan secara lebih holistik perlu diambil kira lah. Tu yang saya sebut tadi mula tadi tu. Penlibatan semua pihak, bukan hanya pada jawatan perkhidmatan. Dan sebenarnya kalau kita lihat ini bukan fokusnya kepada haiwan liar gajah saja, tetapi haiwan-haiwan yang lain. Beruang, harimau sebagainya. Betul. Dan yang pastinya juga dalam situasi ini kita perlu menerbitkan kesedaran dalam kalangan masyarakat, terutamanya mereka yang mempunyai pendapatan berdekatan dengan habitat liar ini. Apa mungkin saranan untuk kita berikan kepada penonton kita bagi pemahaman dan kesedaran mereka? Buat pakar kita. Sebenarnya projek Management Ecology of Malaysian Elephants, kita ada buat satu rancangan lah bersama dengan pihak pertanian, plantation lah, ladang-ladang yang besar. Kita harap tahun depan mungkin kita dapat kembangkan projek ini kepada penduduk orang asli jugalah. Buat masa ni kita telah bekerjasama dengan pihak peladangan untuk buat protokol-protokol meningkatkan keselamatan, sebab kalau pekerja ke ladang mungkin ada keberangkalian untuk bertumbung dengan gajah. Jadi kita ada protokol-protokol yang apa yang perlu dibuat dan sebagainya lah. So kita dah buatkan poster untuk diedarkan kepada pihak peladangan. Dan poster ni boleh didapati dalam website lah. Kita kongsikan bersama. Memang kita cuba kita minta semua pihak untuk kerjasama dan kita beri ceramah dan sebagainya, tapi rasa memang tak cukup ya. Kita perlu bantuan daripada pihak media untuk mewawarkan maklumat ini kepada pihak orang ramai. Jadi kitalah juga antara pihak-pihaknya yang harus menggambling tenaga bersama dengan persatuan dan juga bersama dengan perkhidmatan. Jadi untuk Jabatan Perkhidmatan pula mungkin kita nak gulungkan perbincangan kita di sini. Jadi pendapat daripada Jabatan Perkhidmatan. Silakan. Okey, saya berpandangan bahawa macam saya sebut mula, saya still dengan tu. Maknanya pengurusan konservasi hidupan liar ni bukan hanya gajah, perlu melibatkan semua pihak. Disebabkan habitat dia itu bukan di bawah bidang konservasi perkhidmatan, di pihak yang lain. Dan juga aktiviti manusia yang berlaku, pertanian, pembalakan sebagainya, pelumbungan sebagainya, melibatkan agensi-agensi yang lain juga. Jadi maksudnya perlu ada keseragaman, penyelarasan aktiviti dan sebagainya. Dan saya berpandangan bahawa jika ada apa-apa program pembangunan tanah dan sebagainya, perlulah melibatkan pihak jawatan perkhidmatan supaya kita dapat memberikan khidmat nasihat teknikal dan pandangan sebagainya. Terima kasih. Jadi alhamdulillah, jangan kita usik gajah-gajah yang ada di hutan tu. Saya tahu kadang-kadang bila ada insiden macam ni, kadang-kadang perasaan marah tu timbul. Kita tangkap gajah ni, kita tembak dia dan sebagainya. Tapi ia takkan menyelesaikan masalah habitat mereka. Jadi kita sebagai manusia, sebagai khalifah di bumi, kitalah yang diberi tanggungjawab untuk menjaga flora dan fauna negara kita. Yang paling penting, anda boleh buat aduan terus ke Jabatan Perkhidmatan. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Cik Salman dan juga Dr. Wong Ipin bersama kita hari ini berkongsi tentang ilmu yang bermanfaat ini. Teruskan usaha anda. Kita insya-Allah sebagai rakyat Malaysia akan usahakan bersama-sama dan kita akan berehat seketika.